Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan mak dan jemaah Allah, dan hadis jalan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, barang siapa yang berdekat-dekat atau bekerja pada sahabatnya pada ketika itu sedang berkhutbah, maka sesungguhnya sia-sialah pahala jemaahnya. Oleh itu kita semua adalah dengan kita taat berbayan kita diberkati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat pada ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqan nasi bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqan nasi bi khuluqin hasan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, tuan-tuan, agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dan setiap keburukan kita gantikanlah dengan kebaikan. Walaupun orang buat dekat kita dengan keburukan, kita balas dengan kebaikan. Itulah sebaik-baik akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pergaulilah manusia dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut, bila sebut tentang takwa, tuan-tuan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa tu 4 perkara.
Empat golongan yang bertakwa ni dia ada empat ciri-ciri ni. Yang pertama, golongan yang bertakwa mempunyai ciri yang pertama, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, takut. Orang beriman, kata ulama, kena ada dua sifat. Sifat yang pertama, sifat takut. Takut dalam hidup kita ni, tuan-tuan, Allah belum ampunkan dosa kita yang banyak. Takut dalam hidup kita ni, Allah belum terima amalan yang kita buat. Dan orang beriman, kata ulama, dia kena ada perkara yang kedua, iaitu raja', pengharapan. Harap dalam hidup kita ni Allah terima amalan yang kita buat. Harap dalam hidup kita ni Allah ampunkan dosa kita yang banyak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan beristighfar, minta ampun kepada Allah paling kurang 15,000 kali sehari. Sampai ada sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa rahsia kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah sampai 15,000 kali sehari?" Sambil menangis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Aku takut dan aku bimbang dosa-dosa yang aku lakukan setiap hari belum Allah ampunkan." Tu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at, dalam juzuk Amma, pada ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Itu satu malam, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ketika tu Masjidin Nabawi ni berlantaikan tanah pelepah kurma, dinding pelepah kurma, lantai tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kalau nak banding dengan masjid kita, Masjid Al-Huda Sedim ni, tuan-tuan, sembahyang selesa, kapet hijau, kita sujud tu selesa dah. Ada aircon, ada segala-galanya. Masjidin Nabawi ketika tu berlantaikan tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid tengah-tengah malam. Nyangka-nyangka Nabi dalam masjid tak ada orang. Ketika tu cuaca yang sangat panas, sunyi, gelap gelemat, gelap gelita. Nabi berjalan seorang-seorang dalam masjid. Nabi sangka dalam masjid tak ada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk berjalan tu, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar teresak-esak dengan tangisan. Nabi cari siapa yang tengah menangis di tengah-tengah malam dalam masjid yang gelap gelita ni. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu juzuk jasad yang tengah berdiri. Dalam keadaan berdiri, menangis teresak-esak. Nabi pergi dekat cari siapa ni, gelap, tuan-tuan. Pergi dekat, Nabi nampak rupa-rupanya yang tengah berdiri dalam keadaan suasana dalam masjid yang gelap, sambil menangis teresak-esak dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan berdiri sembahyang. Rupa-rupanya bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tengah-tengah malam dalam masjid yang gelap gelita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakang. Sayyidina Abu Bakar tak perasan yang Nabi ada di belakang. Nabi geleng kepala, tuan-tuan. Kata Nabi, "Hebat engkau Abu Bakar. Begini keadaanmu tiap-tiap malam menangis kerana takutkan Allah." Dalam keadaan menangis teresak-esak.
Kata Nabi, hebat engkau Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis kerana takutkan Allah, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghiburkan hati Abu Bakar. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, kalaulah ditimbang iman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di satu penimbang, dan di penimbang sebelahnya lagi diletakkan iman engkau seorang sahaja, wahai Abu Bakar, iman engkau seorang sahaja dapat mengatasi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pegang bahu Abu Bakar belah kanan. Nabi pegang macam ni, bahu Abu Bakar belah kanan. Nabi pegang bahu Sayyidina Umar belah kiri. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Nabi pegang macam ni. Macam ni, beginilah keadaan kita masuk syurga sama-sama. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis, Nabi cuba menghiburkan. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, namamu akan diseru dan dipanggil untuk semua pintu syurga. Apa jadi, tuan-tuan? Di waktu malam Nabi melihat Sayyidina Abu Bakar yang telah dijamin syurga ni menangis kerana takutkan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam riwayat menyebut, tuan-tuan, kalau dia berjalan sambil menundukkan kepala, berjalan tu, tuan-tuan, tundukkan pandangan, tundukkan kepala, tengok rumput, menangis. Tengok rumput, Abu Bakar menangis sambil beliau berkata, alangkah baiknya kalau aku jadi rumput, dimakan lembu, dimakan kambing, tak perlu aku fikirkan nasib dan kesusahan buatku di hari akhirat nanti. Tengok burung tengah terbang, Abu Bakar menangis teresak-esak sambil beliau berkata, alangkah baiknya kalau aku jadi seekor burung, terbang ke sana kemari, tak perlu aku fikirkan tentang kesusahan di hari akhirat. Tuan-tuan, begitu para sahabat risau, bimbang tentang hari akhirat yang akan mendatang. Setiap tempat, tuan-tuan, dia akan lebih susah daripada tempat yang kita ada. Kalau hidup di dunia ni kita rasa susah, kita rasa serabut, diuji dengan pelbagai ujian, ketahuilah di dalam kubur lagi susah daripada dunia. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bila lalu dekat tanah perkuburan, lalu yang menggigil menggeletak tubuh badan, beliau menangis sampai basah janggut, boleh perah janggut kerana terlalu banyak air mata. Orang bertanya, wahai Uthman, kenapa engkau setiap kali lalu di tanah perkuburan engkau menangis sampai basah janggut, boleh perah janggut kerana terlalu banyak air mata? Lalu kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kubur ini adalah persinggahan pertama akhirat kita. Kalau kubur ini kita berjaya, seterusnya kita akan berjaya. Begitu para sahabat mereka risau tentang hari akhirat. Kita lalu dekat kubur tak ada rasa apa, tuan-tuan. Saya baca, mak mentua saya meninggal, saya baca talqin dekat kubur, setitik yang mata tak keluar. Betapa kerasnya hati kita, tuan-tuan, lalu dekat tanah perkuburan sampai kadang-kadang sambil ketawa. Sedangkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi 10 yang dijamin syurga, lalu dekat kubur dengan tangisan, teresak-esak menangis. Nabi SAW kata, hebat engkau Abu Bakar. Begini keadaanmu tiap-tiap malam menangis kerana takut kepada Allah. Nabi SAW berjalan lagi sampai ke tengah-tengah masjid dalam suasana yang gelap. Sangka Nabi Abu Bakar seorang sahaja yang ada dalam masjid. Tiba-tiba Nabi SAW dengar doa yang sangat kuat, doa yang disusuli dengan tangisan. Nabi pergi cari siapa yang berdoa dengan doa yang sangat kuat sambil menangis. Pipi dekat, rupa-rupanya bapa mertua Nabi SAW yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nangis Sayyidina Umar tengah-tengah malam kerana takut kepada Allah. Dalam doa tu Sayyidina Umar menyebut, wahai Allah, ampunkan aku insan yang tidak punya apa-apa kecuali dosa.
Wahai Allah, ampunkan aku insan yang tak punya apa-apa kecuali dosa. Nangis Sayyidina Umar tengah malam kerana takut kepada Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, andai kata ada nabi dan rasul selepas kewafatan aku, dialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu hebatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni pernah satu ketika sambil menangis, beliau menyebut, aku ni hanya Umar. Mulia aku ni kerana aku Islam. Semua diizinkan Allah masuk ke dalam syurga kecuali dia. Ku bimbangi dia adalah diriku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah sebut, aku pernah dengar Rasulullah menyebut, 1000 orang manusia, seorang akan ke syurga, 999 orang akan masuk neraka. Ku bimbangi yang 999 orang, salah seorangnya aku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi geleng kepala, kata Nabi, hebat engkau Umar. Begini keadaan sahabat-sahabatku di waktu malam, menangis kerana risau tentang hari akhirat. Nabi SAW berjalan lagi sampai ke mimbar, sampai ke mihrab. Nabi SAW nampak seorang lelaki dalam keadaan sujud, menangis teresak-esak. Pipi dekat yang tengah sujud tu rupa-rupanya menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Menangis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam sujud, minta keampunan Allah. Saya pendekkan cerita, keesokannya Nabi SAW panggil Abu Bakar, Nabi panggil Umar, Nabi panggil Ali, Nabi panggil seorang lagi sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Keempat-empat orang sahabat mai jumpa Nabi SAW. Sambil menundukkan kepala, kata Nabi, hebatnya kalian berempat. Semalam aku lihat kalian berempat menangis kalian di tengah-tengah malam kerana takut kepada Allah. Kekalkanlah apa yang telah kalian buat untuk Allah. Nabi turut menangis bila lihat sahabat menangis. Dan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sambil menangis menyebut, ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah di hari akhirat nanti kita akan menyeberangi titian sirat. Aku takut ya Rasulullah, aku tak selamat untuk menyeberangi titian sirat di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, sahabat yang mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan mereka kita tak mampu nak capai, tuan-tuan. Hebatnya mereka, tetapi di waktu malam mereka menangis teresak-esak takut kepada Allah. Kerana apa? Hati mereka lembut. Tuan-tuan, sifat takwa yang pertama, takut kepada Allah. Orang beriman kena ada dua sifat. Sifat takut. Takut dalam hidup kita ni Allah belum ampunkan dosa kita yang banyak. Takut dalam hidup kita ni Allah belum terima amalan yang kita buat. Janganlah kita berasa selesa, tuan-tuan. Kita tak tahu untung nasib kita selepas kematian kita. Kerana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut, wahai Allah, sesungguhnya aku tidak layak untuk masuk ke dalam syurgamu, dan aku tidak juga mampu menahan bakaran siksa api nerakamu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang 2 rakaat sembahyang Imam Syafi'i 30 juzuk Quran. Tuan-tuan, sifat takwa yang pertama, takut kepada Allah. Orang beriman kena takut, tuan-tuan, kepada Allah. Kena rasa bimbang dalam hidup kita ni. Orang beriman kena ada sifat yang kedua, apa? Sifat harap. Harap dalam hidup kita ni Allah ampunkan dosa kita yang banyak. Harap dalam hidup kita ni Allah terima amalan yang kita buat. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sifat takwa yang kedua, ciri-ciri takwa yang kedua, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah ni Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Tuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra pada ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim, yang bermaksud,
Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dan kalian tidak akan sesat selagi mana kalian berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Tuan-tuan, jangan malu kalau kita tak boleh Quran, tuan-tuan. Jangan malu. Belajarlah Quran walaupun usia kita tua. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, yang tak boleh Quran tapi malu nak belajar Quran. Belajarlah, tuan-tuan, supaya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita seorang yang boleh baca Quran. Walaupun kita baca Quran merangkak-rangkak, belajar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang belajar Quran, baca tu merangkak-rangkak, dapat 2 pahala. Dan kalau mati tak sempat untuk menghabiskan Quran, Allah akan hantar malaikat di dalam kuburnya untuk mengajarkan Al-Quran sehingga khatam, dan dia akan bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan khatam Al-Quran. Jangan malu, tuan-tuan, untuk belajar Quran. Kita ada tok guru Quran, iaitu Ustaz Nayan kita, tuan-tuan. Saya pun boleh Quran dekat dia lah. Tuan-tuan, yang ketiga, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sifat ciri takwa yang ketiga, redha dengan ketentuan dan takdir Allah. Redha dengan ketentuan dan takdir Allah, sifat ciri takwa yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qamar pada ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Tu Nabi sallallahu, seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, beliau menyebut ar-ridha afdalu minaz zuhdi fid dunya li'anna ar-radhi la yatamanna fawqa manzilatihi. Redha itu lebih afdal berbanding zuhud di dunia ini. Kerana orang-orang yang redha tidak mengharapkan lebih daripada apa yang dia ada, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man ruziqahunna faqad ruziqa khairad dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada was sabru 'alal bala wad-du'a'u 'indar raha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara siapa yang mendapatkannya, maka ia telah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, redha pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas ujian dan bala. Berdoa di waktu senang. Kita kalau tuan-tuan doa sungguh-sungguh ni di waktu susah lah. Waktu senang kita kurang nak berdoa kepada Allah. Kadang-kadang waktu senang ni doa ni tangan letak atas paha ya. Kurang adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setiap seseorang daripada kita tak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam perkara dunia, tuan-tuan, kata ulama, lihatlah orang yang di bawah. Kita akan rasa kita beruntung. Kalau kita lihat orang di atas, kita rasa kita tak cukup. Lihat orang di bawah macam mana. Kalau saya, tuan-tuan, saya ada kereta wajah lah, kereta wajah lama. Saya lihat orang di bawah, orang tu ada kancil ya. Saya beruntung sebab apa? Saya ada wajah. Wajah ni alhamdulillah lah, seorang hamba Allah daripada Cerak Tok Kun menghadiahkan wajah tu untuk perjalanan dakwah saya. Kereta kancil yang saya naik dulu rosak, tuan-tuan. Balik ceramah dekat Carok Mokkan Kubang Pasu, rosak dekat Arena Gurun. Alhamdulillah, Allah ganti yang baru. Bila kita lihat orang di bawah, kita akan rasa kita beruntung. Orang yang pakai kancil, bila tengok yang di bawah lagi, dia akan rasa beruntung apa? Aku ada juga kancil, orang tu ada motor ya.
Orang yang ada motor kena lihat yang lagi bawah. Aku ada juga motor, dia basikal saja. Orang yang ada basikal kena lihat yang di bawah lagi. Aku ada juga basikal, dia jalan kaki. Orang yang jalan kaki kena lihat yang di bawah lagi. Aku boleh juga jalan kaki, boleh mai juga masjid. Ada yang lumpuh, sakit, tak boleh nak pergi ke mana-mana. Orang yang sakit pun kena rasa beruntung juga. Lihat yang di bawah. Aku sakit, tapi aku belum mati lagi. Kerana mati dah kita tak ada punya apa-apa lagi tuan-tuan, terputus segala amalan. Tetapi dalam perkara akhirat tuan-tuan, kita kena lihat yang di atas. Baru kita rasa kita ni tak ada apa. Dalam perkara akhirat kita kena lihat orang yang di atas. Aku baca Quran sehari satu muka surat, dia baca satu juzuk sehari. Orang yang baca satu juzuk kena lihat lagi atas untuk perkara akhirat. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bersiap sedia untuk berpindah daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Yang ni yang paling penting untuk kita fikirkan tuan-tuan. Bersiap sedia untuk kita berpindah daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Mukmin ayat yang ke-39. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang pengembara. Tinggalkanlah di belakang kamu kesan yang baik. Tidaklah kamu di dunia ini kecuali sebagai tetamu. Oleh itu tetamu tiada pilihan kecuali terpaksa pergi. Allah yarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat menyebut, marilah kita gunakan umur yang masih berbaki ini untuk mentaati Allah. Umur kita ini tidak lama, sekejap sahaja. Setiap hari kita sedang dalam perjalanan menuju untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita diumpamakan api pelita yang pada bila-bila masa sahaja boleh terpadam. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran pada ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ni, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabah wal qarabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al islam wal muslimin wa an tu'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على ملكنا Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kadzalika Maulana Al-Sultan Negeri Kedah Al-Sultan Salihuddin Ibni Al-Marhum Sultan Badri Shah. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.